Malaysia pernah menjadi sekadar persinggahan dalam hidup saya. Sekurang-kurangnya itulah yang pernah saya fikirkan. Nama saya Anna Petrova, seorang pramugari syarikat penerbangan Rusia selama 8 tahun. Rakan sekerja sering memanggil saya Ratu Ais. Mengapa? Kerana saya telah melawat 25 buah negara tetapi tidak pernah benar-benar kagum dengan makanan tempatan di mana-mana dan tidak pernah menitiskan air mata di hadapan sebarang pemandangan indah. Menara Eiffel di Paris bagi saya hanyalah seketul besi gergasi. Colosseum di Rom hanyalah timbunan batu purba dan patung Liberty di New York juga sekadar patung gangsa. Bagi saya, setiap tempat di dunia adalah sama sahaja. Ia hanya tempat bekerja. Pasport saya penuh dengan cap kemasukan. Tetapi hati saya tidak pernah memberikan ruang untuk mana-mana negara. Saya berbangga dengan sikap dingin itu. Pada pandangan saya, menunjukkan emosi yang lemah ketika melancong adalah petanda kelemahan. Anna, kali ini kita ke Malaysia. Tempat nasi lemak dan baju kurung itu, Katrina, seorang pramugari baru, bersuara penuh teruja. Saya membelek buku panduan penerbangan tanpa mengangkat kepala. Hanya sebuah negara di antara India dan China. Persinggahan semalam, kemudian terbang lagi. Katrina membulatkan matanya. Kakak betul-betul robot ke? Terdapat jenaka yang tidak lucu di kalangan rakan sekerja bahawa saya adalah robot yang chip emosinya rosak. Ketika bersiap untuk penerbangan, skrin TV di dalam pesawat menayangkan sebuah filem Malaysia. Ia menunjukkan adegan pahlawan sedang berlawan dengan raksasa air di tepi pantai. Pembantu juru terbang mengeluh dan berkata, filem Malaysia sungguh hebat, pernah dicalonkan untuk anugerah antarabangsa juga. Saya mengangkat bahu. Filem tetap filem. Walaupun begitu, tempat yang kita tuju hanya ada lapangan terbang dan hotel. Semasa pesawat berlepas dari Moskow, seorang penumpang di sebelah saya tekun membaca buku panduan pelancongan Malaysia. Saya ketawa dalam hati. Pelancong sungguh naif, semua negara sama sahaja. Anna, kakak betul-betul tidak pernah kagum dengan mana-mana negara ke? Irina, ketua pramugari, bertanya sambil menghulurkan secawan kopi. Semua lapangan terbang sama. Landasan, kedai bebas cukai, counter immigration. Selama 8 tahun, itu sahaja yang saya nampak. Jawapan saya sentiasa dingin dan formal. Saya duduk di kerusi bersebelahan pintu kecemasan, memandang keluar tingkap. Sepanjang 14 jam penerbangan, saya membaca sebuah novel klasik Rusia. Watak-watak dalam buku lebih nyata dan mudah difahami berbanding manusia di dunia sebenar. Tiba-tiba pengumuman di dalam pesawat kedengaran. Pesawat akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu tempatan ialah 2:00 petang. Saya mengeluh, menutup buku. Senarai tugas lain bermula. Daftar masuk hotel, mandi, tidur, daftar keluar, kemudian terbang lagi. Hidup saya seperti beg pakaian yang berputar di atas tali sawat. Pesawat bergegar sedikit ketika mendarat. Malaysia melalui tingkap hanyalah satu lagi bandar besar. Selepas semua penumpang turun, kami mengemas beg. Anna, saya dengar Kuala Lumpur pada waktu malam sangat selamat. Saya nak keluar bersiar-siar, kata Katrina penuh semangat. Gila ke? Kita kena terbang awal pagi esok. Saya menggelengkan kepala. Tetapi pada saat itu, satu sudut kecil dalam hati saya bergelora aneh. Apa yang istimewa tentang Malaysia? Saya bertanya kepada diri sendiri, tetapi entah mengapa. Kali ini timbul rasa ingin tahu. Sudah tentu, saya tidak akan mengakuinya. Kebanggaan seorang Ratu Ais yang saya bina selama 8 tahun akan runtuh. Saya tidak tahu bahawa tempat yang saya anggap sekadar persinggahan ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Malaysia akan menjadi cap ke-26 dalam pasport saya dan akan menjadi negara pertama yang menduduki tempat di hati saya. Saya tidak menyangka bahawa sebaik sahaja melangkah masuk ke Clea, mata saya terbeliak luas. Ini lapangan terbang ke? Sebuah seni bina moden terpampang di hadapan mata, lantai yang berkilat, siling yang tinggi dan lapang. Dan yang paling penting, kesibukan orang ramai. Adakah ini lapangan terbang sebuah negara kecil? Saya bergumam tanpa sedar. Katrina mengeluarkan telefon dan mengambil gambar bertalu-talu. Anna, tengok, ada robot pelayan pun. Sebuah robot perak sedang menunjukkan arah kepada pelancong. Sungguh pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di lapangan terbang Moskow. Walaupun saya cuba menunjukkan tidak berminat, saya sebenarnya sangat terkejut.
Dalam perjalanan ke kaunter imigresen, sistem tali sawat bagasi automatik menarik perhatian saya. Beg-beg pakaian secara automatik menukar arah pada tali sawat. Di Rusia, kebanyakannya masih memerlukan pekerja untuk mengangkat. Ada sedikit perbezaan di sini, saya terlepas kata-kata itu. Apabila tiba di kaunter, seorang pegawai imigresen bertanya dalam bahasa Inggris mengenai jadual kami. Kami akan terbang esok pagi, jawab saya dengan ringkas. Tetapi kemudian pegawai itu tiba-tiba berkata, "Selamat datang, Cik Petrova." Saya terkejut dan merenung ke arahnya. Bagaimana dia tahu nama saya dan boleh bercakap bahasa Rusia? Pegawai itu tersenyum dan menjelaskan, "Kami menerima maklumat kru penerbangan antarabangsa terlebih dahulu, Puan. Selamat datang ke Malaysia." Saya tidak faham langsung situasi ini. Sepanjang 25 negara yang saya lawati, saya tidak pernah menerima sambutan seperti ini. Kebanyakan mereka hanya berkata yang seterusnya dan cop, selesai. Selepas keluar dari lapangan terbang, saya singgah di tandas. Kebersihan adalah asas, tetapi di sinki, terdapat juga krim tangan percuma. Seorang pekerja kebersihan sedang mengelap lantai. Tiba-tiba seorang lelaki yang lalu di situ mengangguk ke arahnya dan berkata, "Terima kasih, Cik," diikuti senyuman lembut. Saya terdiam. Di Rusia, pekerja kebersihan sering dianggap seperti udara. Mengapa lelaki ini menyapa beliau? Yang lebih menghairankan, pekerja kebersihan itu tersenyum, gembira, dan membalas, "Semoga perjalanan awak selamat." Pemandangan itu kelihatan begitu semula jadi sehingga saya rasa pelik, seperti menonton adegan dalam filem. Semasa menunggu bas hotel, semua orang secara sukarela beratur dengan kemas. Tiada siapa yang memberi arahan, tetapi semua orang mematuhi peraturan secara semula jadi. Jika di Rusia, pasti orang akan berebut untuk naik bas. "Orang di sini sungguh pelik," kata saya kepada Katerina. "Ratu Ais sudah mula cair." Katerina ketawa kecil. Apabila naik bas, pemandu menawarkan diri untuk mengangkat beg pakaian kami. Sekali lagi dalam bahasa Rusia, "Terima kasih, tetapi kami boleh bawa sendiri." Saya menolak secara refleks. Tetapi pemandu itu tersenyum dan menjawab, "Itu tugas saya, Cek." Pada saat itu, saya benar-benar bingung. Mengapa orang di negara kecil ini begitu baik hati? Atau adakah ada niat lain? Dalam perjalanan ke hotel, pemandangan Kuala Lumpur terpampang di luar tingkap, bangunan pencakar langit, papan tanda neon yang terang, dan jalan raya yang bersih. Tetapi yang paling penting, wajah semua orang kelihatan ceria. Hanya persinggahan, saya memujuk diri, tetapi perubahan kecil telah mula berputik di hati. Hati Ratu Ais telah mula retak. Apabila tiba di hotel dan mendaftar masuk, bilik itu lebih luas dan bersih daripada biasa. Dari tingkap, pusat Kuala Lumpur dapat dilihat dengan jelas. Deruan motosikal menyusup di antara bangunan tinggi, papan tanda kedai yang rapat, dan bayangan bangunan pencakar langit lain di kejauhan. Bandar ini mempunyai rentak kehidupan yang istimewa, sama sekali berbeza dengan suasana Moskow yang berat. Di dalam bilik terdapat teh tarik Malaysia. Saya cuba membancuh secawan. Aromanya suci dan rasanya manis lembut. Di Rusia, bilik hotel biasanya hanya ada kopi segera. Perincian kecil ini mengejutkan saya. Katerina telah selesai menukar pakaian dan mendesak saya keluar. Saya betul-betul nak keluar tengok jalan Bukit Bintang, jalan Alor itu. Saya dengar ia adalah syurga bagi kaki beli belah dan ada banyak makanan ringan di sana. Kita sempat balik sebelum penerbangan, rayunya dengan mata bersinar-sinar. Biasanya saya akan menolak dengan tegas, tetapi entah mengapa kali ini saya terlepas cakap. "Kalau begitu, jom pergi sama-sama." Kata-kata itu mengejutkan diri saya sendiri. Selama 8 tahun, saya tidak pernah meneroka mana-mana tempat yang saya datangi untuk bekerja. Bilik hotel adalah seluruh dunia saya. Katerina bertepuk tangan penuh terkejut. "Betul ke? Ratu Ais sudah cair." Sejam kemudian, kami turun ke lobi hotel. Muzik yang merdu berkumandang dan tercium bau bunga-bunga melati yang lembut. Di kaunter penyambut tetamu, seorang gadis berbaju kebaya yang anggun tersenyum. Senyumannya kelihatan ikhlas. "Puan berdua nak ke mana?" dia bertanya. "Jalan Bukit Bintang," jawab Katerina. Pekerja itu mengeluarkan peta berwarna-warni dan menerangkan arah dengan terperinci dalam bahasa Rusia.
Puan berdua boleh naik teksi atau Grab, itu yang paling mudah. Kalau perlu, saya boleh pesankan. Atau kalau nak cuba bas, ambil laluan ini, turun di perhentian ini, dan jalan kaki sedikit sudah sampai. Puan berdua ingat jaga barang baik-baik ya. Dia juga melukis peta ringkas untuk kami, menandakan tempat-tempat menarik di sepanjang jalan. Terima kasih banyak, Cik, kata saya sambil tersenyum malu. Di Rusia, jarang ada pekerja hotel yang begitu bersemangat membantu tetamu. Kebaikan hati semua orang membuatkan saya berasa curiga. Adakah mereka mengharapkan tip, tetapi pandangan matanya yang ikhlas menggoyahkan keraguan saya. Jalan raya bersih tanpa diduga, tiada sampah di kaki lima. Orang ramai berjalan dengan sibuk tetapi tidak bising. Apabila tiba di Jalan Bukit Bintang, jalan itu penuh dengan kehidupan, kedai kosmetik, kedai pakaian, dan restoran rapat-rapat. Katerina tidak berhenti menjerit. Dia masuk ke kedai ini, kemudian keluar ke kedai lain. Saya hanya merancang untuk melihat sekilas. Tetapi pekerja di setiap kedai tersenyum dan menyambut dengan mesra. Ini membuatkan saya berasa janggal. Di Rusia, saya sering bertemu dengan sikap dingin apabila melangkah masuk ke kedai. Apabila masuk ke kedai kosmetik, seorang pekerja datang dan bertanya, "Cik dari negara mana?" "Rusia," jawab saya. Serta-merta dia berkata dalam bahasa Rusia, "Halo, selamat datang, Cik." Dia juga memperkenalkan produk yang popular di kalangan orang Rusia. Macam mana dia tahu semua ini? Sungguh menakjubkan. Semasa berjalan, saya berasa lapar. Ketika mencari restoran, saya ternampak seorang pekerja kebersihan sedang mengutip sampah di tepi jalan. Tiba-tiba, seorang pelajar universiti yang lalu di situ berhenti, mengangguk ke arahnya dan berkata, "Terima kasih, Mak Cik," kemudian tersenyum. Saya berdiri terpaku. Saya pernah melihat adegan serupa di lapangan terbang. Jadi, ini bukan kejadian kebetulan. Pekerja kebersihan itu tersenyum gembira. "Dah balik dari kuliah ke, Nak?" Pelajar itu menjawab, "Ya, saya dalam perjalanan ke kelas tambahan." Pemandangan itu membuatkan saya sangat bingung. Image yang tidak mungkin dapat dilihat di Rusia. Di sana, pekerja kebersihan hanyalah pekerja kebersihan. Tetapi di sini, semua orang menyapa, malah berbual dengan mereka. "Katerina, awak nampak tak tadi? Pelik kan?" saya bertanya. "Apa yang pelik, Kak?" Katerina menelengkan kepala sambil tangannya memegang beg-beg beli belah. "Pelajar tu sapa pekerja kebersihan tadi. Di Rusia, perkara itu takkan berlaku." Katerina berfikir sejenak kemudian berkata, "Betul, di negara kita, orang anggap pekerja kebersihan macam tak wujud." Pada saat itu, hati saya terasa sakit. Sapaan ringkas yang saya lihat di negara ini boleh menyebabkan kejutan besar kepada saya. Ini bukan sekadar kesopanan biasa, tetapi perbezaan dalam cara melayan sesama manusia. Semasa duduk di restoran, pikiran saya masih dipenuhi imej itu. "Terima kasih, Mak Cik." Hanya satu ayat pendek, tetapi ia mengandungi penghormatan dan rasa syukur. Sehingga kini, saya telah melalui 25 buah negara. Saya hanya mengambil berat tentang bangunan, makanan, dan pemandangan. Tetapi perkara yang benar-benar penting, saya tidak pernah perasan bagaimana orang melayan antara satu sama lain. Hati Ratu Ais telah mula retak lebih banyak sejak saat itu. Walaupun tidak menyedarinya, Malaysia telah ditetapkan bukan sahaja sebagai persinggahan dalam hidup saya, tetapi sebagai titik perubahan. Semasa melihat menu di restoran, saya masih tidak dapat mengeluarkan imej tadi dari kepala. Katerina menunjuk ke menu dan berkata, "Nasi lemak di sini terkenal, cuba ya." Fikiran saya kusut, tetapi saya mengangguk. Seorang pekerja datang untuk mengambil pesanan. Perkara yang pelik ialah apabila dia tahu kami orang asing, dia menerangkan menu dengan terperinci dalam bahasa Inggris. Di Rusia, jika Anda tidak bercakap bahasa Rusia, Anda biasanya akan diabaikan. Apabila makanan dibawa keluar, pekerja mula mengajar kami cara makan. Ini dipanggil nasi lemak sambal sotong, Cik. Cik kena gaul sambal, letak timun, dan ikan bilis rangup begini. Dia menunjukkan sambil tersenyum. Saya mengikutinya dengan kekok, rasa yang pekat merebak di mulut, mengejutkan saya. Pekerja itu masih berdiri di sebelah kami dan terus menjelaskan tentang budaya makanan Malaysia. "Di sini, perkhidmatan mesti sebaik ini semasa makan?" saya bertanya. "Ya, Cik. Pelanggan ibarat keluarga kami,
Jawabnya dengan begitu semula jadi sehingga saya semakin terkejut. Apabila selesai makan, semasa membayar, saya menghulurkan kad kredit. Pekerja itu berkata, "Cik orang asing, kan? Saya beri diskaun 10% ya." "Kenapa pula?" saya bertanya penuh heran. Sebagai ucapan terima kasih kerana Cik sudi melawat negara kami, jawapan ikhlas pekerja itu membuatkan saya terdiam. Apabila keluar, tiba-tiba hujan turun. Kami tidak membawa payung dan keliru tidak tahu berbuat apa. Seorang pekerja dari kedai sebelah berlari keluar, memberikan kami payung. "Tak apa, Cik. Ini payung kedai. Cik boleh tinggalkan di mana-mana sahaja selepas guna." Saya memandangnya dengan tidak percaya. "Betul tak apa-apa ke? Tak perlu deposit." Pekerja itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Ini Malaysia, Cik. Jangan risau." Semasa berjalan di bawah payung, saya berkata kepada Katrina, orang negara ini pelik betul. "Kenapa baik sangat?" "Ya, baik sampai mencurigakan." Dia bersetuju. Dalam perjalanan, kami melihat seorang lelaki tua membawa barang berat menaiki tangga. Yang menakjubkan, beberapa orang muda di dekat situ segera berlari membantu tanpa perlu diarahkan sesiapa. "Tengok tu, lagi," Katerina menunjuk. "Kalau di Rusia, mesti mereka dah lalu sahaja." Saya senyap melihat pemandangan itu, hati saya kembali terasa sakit. Keprihatinan kecil di antara manusia, mengapa ia boleh membuatkan saya terharu hingga hendak menangis? Di dalam bas, dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang wanita hamil naik. Serta-merta, beberapa orang bangun dan menawarkan tempat duduk. Di Rusia, kebanyakan orang akan berpura-pura tidak melihat. Apabila sampai di hotel, saya berbaring memandang siling dan berfikir apa yang berbeza tentang negara ini, bukan sekadar kebaikan semata-mata, tetapi cara mereka memberi penghormatan antara satu sama lain. Di sebelah katil, Katerina berkata, "Esok kena terbang awal, tapi rasa rugi sangat. Saya nak datang sini lagi." Saya tidak menjawab, tetapi dalam hati, saya berfikir perkara yang sama. Saya telah terbang lebih 3.000 kali, tetapi ini kali pertama saya rasa tidak mahu meninggalkan sesebuah negara. Malam itu, saya bermimpi berada di stesen kereta api bawah tanah di Rusia. Semua orang di sekeliling hanya mengambil berat tentang hal sendiri, tiada siapa yang memandang sesiapa. Tetapi di sebelah saya, ada seorang lelaki Malaysia sedang duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, ya." Apabila membuka mata, saya terasa sesuatu mengalir di pipi. Saya menyentuh dengan tangan. Ia adalah air mata. Air mata hangat mengalir di wajah Ratu Ais. Ini mungkin keajaiban yang dihadiahkan oleh negara bernama Malaysia. Keesokan paginya, apabila melihat keluar tingkap, Kuala Lumpur bersinar di bawah cahaya matahari. Hari ini adalah hari untuk kembali. Tetapi saya rasa badan saya berat semacam. Saya telah melawat 25 buah negara, tetapi ini kali pertama saya tidak mahu pergi. Tidak, bukan tidak mahu pergi, tetapi saya tertanya-tanya dari mana datangnya perasaan ini. Saya sentiasa fikir saya seorang yang bebal emosi, bekerja seperti mesin, tetapi pengalaman semalam telah mencipta perubahan halus dalam diri saya. "Anna, dah bangun? Jom sarapan." Katerina memanggil dengan suara riang. Di dalam lift turun ke restoran hotel, imej semalam masih terngiang-ngiang di kepala saya. Pelajar menyapa pekerja kebersihan, orang muda membantu lelaki tua, pekerja kedai meminjamkan payung. Apa bezanya negara ini sebenarnya? Sarapan buffet mempunyai hidangan Malaysia dan Barat. Bahagian hidangan Malaysia mengeluarkan aroma istimewa. Ada hidangan yang saya tidak tahu namanya. Kukusan pau dan dimsum panas-panas, dan bubur yang harum. Katerina berani memilih hidangan Malaysia. Saya pula masih memilih roti bakar dan telur seperti biasa. Konservatif adalah tabiat saya. Saya tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah mencuba sesuatu yang baru. "Anna, cuba dimsum ni. Panas-panas sedap," Katerina mengesyorkan. Saya melihat bebola dimsum putih kecil, di dalamnya seolah-olah ada kuah. Saya dengan berat hati mengambil satu. Ia sedap tanpa disangka. Kulit yang nipis, inti yang lembut, kuah yang manis, sama sekali berbeza dengan makanan Rusia. Saya makan beberapa ketulan lagi. Ini kali pertama dalam 8 tahun saya mencuba makanan tempatan semasa sarapan hotel. Selepas selesai makan,
Kami ke kaunter penyambut tetamu untuk mendaftar keluar. Tiba-tiba pekerja itu memaklumkan, penerbangan Cik ke Rusia ditangguhkan selama 4 jam. Jantung saya berdegup kencang. Bukan kerana bimbang penerbangan ditangguh, tetapi kerana kegembiraan yang tidak disangka-sangka. 4 jam, saya akan mempunyai lebih banyak masa untuk meneroka bandar ini. Cik jangan risau. Kami ada perkhidmatan lawatan bandar percuma. Lawatan Kuala Lumpur 4 jam. Apa kata Cik berdua? Betul ke? Katrina bertanya dengan mata bersinar. Ya, kami tidak mahu tetamu berasa bosan. Kami ada pemandu pelancong istimewa yang akan membawa Cik ke tempat-tempat paling istimewa di Malaysia. Pekerja itu menjawab dengan senyuman dan menghulurkan risalah pelancongan yang cantik. Jika di Rusia, mereka hanya akan berkata maaf, sila tunggu. Kesulitan tetamu tidak pernah menjadi tanggungjawab mereka. Tetapi di sini, mereka menawarkan lawatan percuma, sungguh menakjubkan. 30 minit kemudian, kami telah duduk di dalam sebuah bas kecil untuk melawat pusat Kuala Lumpur. Bas itu sangat baru, tempat duduk yang selesa, malah ada air mineral sejuk dan tuala basah. Pemandu pelancong adalah seorang lelaki pertengahan umur dengan uniform yang bersih, senyuman mesra. Dia memperkenalkan sejarah dan budaya Kuala Lumpur dalam bahasa Rusia. Logatnya sempurna, lebih baik daripada beberapa orang Rusia yang saya kenal. Awak cakap Rusia pandai betul, puji saya. Saya belajar tambahan untuk berkhidmat kepada tetamu Rusia Cek. Saya sangat suka sastra dan muzik negara Cek. Tolstoy dan Tchaikovsky adalah kegemaran saya. Jawapan itu sekali lagi mengejutkan saya. Orang di negara ini sungguh terbuka dan berminat untuk belajar tentang dunia luar. Semasa lawatan, kami singgah di sebuah kedai makan kecil. Kedai itu tidak besar, tetapi dihias dengan suasana Malaysia yang cozy. Tanglung merah dan hitam, meja kerusi buluh, dan lukisan cat air tergantung di dinding. Di sini kita akan cuba char kway teow, hidangan istimewa Kuala Lumpur. Pemilik kedai ini adalah generasi ketiga, telah berniaga selama 50 tahun, pemandu pelancong memperkenalkan. Sepinggan char kway teow dengan udang segar, kerang, dan taugeh yang rangup dihidangkan, di atasnya dituang lapisan minyak bawang putih yang wangi. Katrina tidak teragak-agak mencuba dahulu. Wah, wangi dan sedapnya, dia berseru, matanya terbeliak. Saya dengan berhati-hati mencuba sepotong, kuih teow yang pekat, tekstur yang lembut, digabungkan dengan rasa pedas manis. Ia adalah rasa yang sama sekali berbeza dengan hidangan Rusia. Berbilang lapisan dan kompleks, sehingga saya tidak dapat tidak mengambil suapan lagi. Pemilik kedai melihat dan segera membawakan 2 gelas air batu. Orang asing yang makan buat kali pertama mungkin rasa sedikit muak, minum air batu ni akan melegakan. Ini minuman paling popular di Malaysia. Yang menakjubkan, dia juga membuatkan kami sepinggan char kway teow dengan kuah yang kurang pedas dan memberikan semangkuk bubur kecil secara percuma. Kenapa Makcik buat macam tu? Saya bertanya penuh hairan. Makcik cuma nak kamu suka makanan Malaysia, Makcik. Balik ke negara kamu dengan kenangan indah tentang Malaysia, Makcik dah gembira. Wanita itu tersenyum gembira. Kedutan di sekeliling mata, tetapi senyumannya sangat hangat. Pada saat itu, hati saya terasa suam. Ini bukan sahaja kebaikan biasa, tetapi keprihatinan yang datang dari hati. Saya tidak pernah melihat sesiapa berusaha keras hanya untuk membuat orang lain menyukai makanan mereka. Di Rusia, kebanyakan orang hanya mengambil berat tentang keuntungan. Apabila kembali ke bas, saya melihat keluar tingkap dan berfikir, dari mana datangnya kehangatan orang Malaysia? Mengapa mereka begitu baik hati kepada orang asing? Malaysia pernah melalui banyak kesukaran, pernah ada peperangan dan kemiskinan. Oleh itu, semua orang membantu dan menyokong antara satu sama lain untuk terus hidup. Tradisi itu diteruskan sehingga hari ini, pemandu pelancong menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, mata saya berair. Memori kolektif yang diwarisi menjadi tindakan pribadi. Kerana telah melalui kesakitan, mereka menjadi lebih lembut. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Katrina berbisik, Anna, dalam mimpi saya juga ada tempat seperti ini, tempat di mana semua orang mengambil berat antara satu sama lain. Saya mengangguk perlahan. Hati Ais, Ratu Ais sedang mencair. Kehangatan Malaysia sedang mengubah saya.
Dalam perjalanan ke lapangan terbang, kami memutuskan untuk singgah di sebuah kejiranan berhampiran untuk bersiar-siar sebentar lagi. Masih ada masa sebelum pesawat berlepas. Tengok tu, ada pasar, Katerina menunjuk. Apabila melangkah masuk ke pasar, suasana yang sibuk dan aroma pelbagai jenis makanan menyambut kami. Ikan, sayur-sayuran, daging, dan hidangan asing dijual. Pasar di Rusia selalunya gelap dan lembab. Tetapi di sini ia bersih dan teratur. Jemput masuk, cik berdua, penjual menyapa dengan mesra. Katerina berhenti di hadapan gerai mie goreng mamak. Hidangan ni nampak pelik, nak cuba ke? Nanti kenyang sangat, saya menghalang. Tetapi dia sudah memesan 2 mangkuk. Pemilik gerai mula memasak mie goreng, mie yang pekat, rasa yang kaya, ditambah dengan beberapa hirisan ayam dan tauge. Imej itu sungguh menarik. Di Rusia, tiada hidangan seperti ini. Nah, untuk kamu berdua, makcik buat kurang pedas untuk kamu, wanita itu menghulurkan kepada kami. Saya dengan berani mencuba sepotong. Oh, sungguh, aroma merebak di mulut, rasa yang manis dan pedas. Katerina juga mempunyai reaksi yang sama. Sedapnya, kami berseru serentak. Pemilik gerai melihat ekspresi kami dan ketawa gembira. Suka? Biar makcik tambah sedikit sayur dan tauge ya. Makan dengan tu lagi sedap. Tetapi perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Dia mula membuat semangkuk mie goreng yang baru. Mangkok ni makcik tambah rempah istimewa makcik. Makcik nak kamu rasa-rasa Malaysia yang sebenar. Kami sangka dia akan mengenakan bayaran tambahan, tetapi tidak. Itu hanyalah kebaikan hati yang ingin kami makan makanan yang sedap. Kami tak habis nanti, makcik, kata saya, dengan rasa bersalah. Tak apa, orang asing, kan? Anak makcik dulu pergi luar negara pun susah nak biasa dengan makanan di sana. Makcik faham, kata-kata wanita itu menyentuh hati saya. Mangkuk mie goreng yang baru itu sungguh lazat. Rasa manis dan masin yang seimbang, rempah yang meresap. Dia juga menambah telur puyuh percuma. Makan sedap-sedap ya. Lepas tu datang melawat negara makcik lagi. Dia tersenyum gembira. Apabila selesai makan dan membayar, harganya sangat murah sehingga mengejutkan. Jika di Rusia, mereka akan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk orang asing. Murah sangat, makcik. Kira lagi ya, kata saya. Tetapi wanita itu melambaikan tangan. Tak apa, datang lagi lain kali sudahlah. Macam tu lagi bagus. Apabila keluar dari pasar, Katerina berkata, orang di sini lebih mementingkan perasaan daripada wang kan? Saya mengangguk. Ya, negara ini lebih mementingkan manusia daripada kebendaan. Kemanusiaan adalah asas dalam setiap tindakan. Melihat jam, sudah tiba masanya untuk ke lapangan terbang. Di dalam teksi, pemandangan Kuala Lumpur melalui tingkap telah terukir dalam fikiran saya. Bangunan tinggi, jalan raya yang bersih, dan yang paling penting, senyuman hangat semua orang. Teksi itu sangat bersih. Pemandu menggantungkan patung kecil di hadapan kereta. Dia berumur sekitar 50-an, memakai cermin mata, kelihatan lembut. Kamu berdua dari mana? Dia bertanya dalam bahasa Inggris ringkas. Rusia, jawab saya. Dia segera menyebut beberapa nama bandar di Rusia. Moskow, Saint Petersburg, Vladivostok. Kemudian menyebut beberapa nama penyanyi Rusia. Melihat saya terkejut, dia ketawa dan berkata, dunia ini satu, kita semua kawan. Saya pernah tengok filem Rusia. Suka sangat budaya kamu. Kata-kata itu menyentuh hati saya secara mendalam. Di Rusia, pemandu teksi biasanya senyap dan hanya fokus memandu. Tetapi pemandu ini berbual dengan kami seperti kawan. Hati Ratu Ais telah cair sepenuhnya. Dalam perjalanan ke Kelia, Malaysia melalui tingkap teksi sungguh menakjubkan, jalan raya bersih, lalu lintas teratur, dan yang paling penting, wajah yang ceria. Di Rusia, kebanyakan orang sering bermasam muka atau kelihatan marah. Di tepi jalan, terdapat banyak motosikal, tetapi semua orang mematuhi undang-undang lalu lintas. Apabila lampu merah, semua orang sabar menunggu, tiada siapa yang membunyikan hon. Pemandangan yang mustahil berlaku di Moskow. Bagaimana rentak kehidupan orang Malaysia? Saya bertanya kepada pemandu. Tak cepat tak lambat. Sederhana sahaja, cik, jawabnya. Kami percaya lambat tetapi pasti. Kata-kata itu sungguh berfalsafah. Di Rusia,
Semua orang sentiasa tergesa-gesa dan tidak sabar. Masih ada sedikit masa. Kita jalan-jalan sekitar sini sekejap ya, Katerina mencadangkan. Pemandu itu mendengar dan berkata, "Saya akan bawa kamu berdua ke tempat yang orang tempatan selalu pergi. Bukan tempat pelancongan, tetapi kehidupan sebenar orang Malaysia." Apabila turun dari kereta, kami mula berjalan di sepanjang jalan berhampiran lapangan terbang. Angin bertiup sejuk, langit biru cerah, sama sekali berbeza dengan langit Moskow yang mendung. Ini adalah kawasan perumahan kecil, terdapat rumah tradisional dan pangsapuri moden. Jalan tidak lebar tetapi sangat bersih. Di tepi jalan ditanam pokok-pokok tropika hijau yang saya tidak tahu namanya. Semasa berjalan, kami ternampak seorang wanita tua sedang menolak troli penuh dengan buah-buahan. Mangga, manggis, durian, kelihatan seperti kereta tolak penjual buah-buahan bergerak. Troli itu kelihatan sangat berat. Tiba-tiba, apabila membelok, troli itu sengit. Satu roda tersangkut di bahu jalan menyebabkan buah-buahan mula bergolek jatuh ke tanah. Jika di Rusia, kebanyakan orang akan berlalu sahaja. Sejujurnya, saya juga berfikir begitu. Selama 8 tahun, saya sudah biasa dengan sikap acuh tak acuh terhadap kesusahan orang asing. Tetapi perkara yang menakjubkan berlaku. 2 pelajar sekolah menengah dan seorang pekerja pejabat yang memakai sut di dekat situ segera berlari membantu. Mereka bersama-sama mengutip buah-buahan yang jatuh dengan berhati-hati meletakkannya kembali di atas troli. Kemudian mereka bersama-sama menolak troli kembali ke jalan. Tiada siapa yang teragak-agak, tiada siapa yang takut pakaian kotor. "Makcik tak apa-apa ke?" Mereka bertanya dengan risau. Wanita tua itu kelihatan sedikit panik tetapi cepat-cepat tersenyum, mengangguk berulang kali mengucapkan terima kasih, matanya bergenang. Yang lebih menakjubkan, selepas membantu, mereka membeli buah-buahan daripada wanita tua itu sebelum beredar, malah membayar lebih daripada harga pasaran. "Jaga kesihatan ya, makcik," kata seorang pelajar sambil berlalu. "Tengok tu, Anna," kata Katerina penuh emosi, suaranya bergetar. Mereka bukan sahaja membantu, malah mengambil berat tentang pendapatan dan maruah wanita tua itu. Saya melihat pemandangan itu, mata saya berair. New York, Paris, Moskow. Saya tidak pernah melihat adegan ini di mana-mana bandar besar. Ini bukan sekadar kebaikan biasa, tetapi cara hidup saling mengambil berat budaya yang menganggap orang asing seperti keluarga. Kami mendekati dan membeli sedikit buah-buahan. Mangga sangat manis, manggis juga harum. Wanita tua itu tersenyum gembira dan memberikan kami buah tambahan. "Kamu berdua orang asing ke? Makan banyak-banyak ya. Buah-buahan Malaysia terkenal di seluruh dunia. Bagus untuk kesihatan." Suara wanita itu menunjukkan dia orang tempatan, tetapi pandangan matanya sangat hangat. Kedutan yang dalam, tetapi senyuman yang begitu lembut. Pada saat itulah, saya sedar bahawa negara ini bukan sahaja mempunyai teknologi canggih, tetapi jiwa manusianya adalah perkara yang paling maju. Jiwa yang tahu mengambil berat antara satu sama lain, jiwa yang bersedia membantu orang asing. Itulah tamadun sebenar Malaysia. Semasa berjalan sambil makan buah-buahan, tiba-tiba seorang lelaki tua rebah kelihatan tidak sihat. Serta-merta, orang di sekeliling bergegas datang. Seorang ibu muda yang menggendong anak segera menelefon ambulans. Yang lain memimpin lelaki tua itu dan duduk di tempat teduh. Seorang lagi berlari ke kedai berdekatan meminta air sejuk. Malah penunggang motosikal yang lalu di situ berhenti bertanya sama ada memerlukan bantuan. "Pakcik, ambulans nak sampai dah. Jangan risau." Semua orang bersama-sama memujuk lelaki itu. "Anna, orang-orang ni macam satu keluarga. Cara mereka menjaga antara satu sama lain sungguh hebat." Katerina terkejut penuh kekaguman. Saya senyap melihat pemandangan itu dan sedar bahawa sepanjang 8 tahun, saya hanya melihat bangunan, makanan dan pemandangan, tetapi tidak pernah melihat wajah sebenar sesebuah negara. Manusia, perpaduan antara manusia, itulah pemandangan yang paling indah di sesuatu tempat. Dalam perjalanan kembali ke lapangan terbang, kami berdua senyap, tenggelam dalam fikiran masing-masing. Ada sesuatu dalam diri saya yang sedang berubah. Dinding ais yang melindungi hati saya selama 8 tahun sedang mencair sedikit demi sedikit. Hati dingin Ratu Ais sedang dihangatkan.
Anna, bila balik nanti, apa yang paling kakak akan ingat? Tanya Katrina. Saya berfikir, sejenak kemudian menjawab. Manusia, senyuman mereka, keprihatinan, dan cara mereka melayan antara satu sama lain. Apabila tiba di lapangan terbang, saya berasa pelik seolah-olah saya akan meninggalkan rumah. Sungguh melucukan, hanya menginap semalam, tetapi negara ini memberikan saya perasaan seperti kampung halaman yang telah lama terjalin. Dalam perjalanan ke balai pelepasan, saya melihat Malaysia buat kali terakhir dan berfikir bahawa saya pasti akan kembali. Kali ini bukan sebagai persinggahan, tetapi untuk benar-benar bertemu. Sebelum menaiki pesawat kembali ke Rusia, saya membeli beberapa cenderamata kecil di kedai bebas cukai. Satu rantai kunci berbentuk baju kurung. Ini bukan sekadar cenderamata, tetapi bukti kepada sebuah negara yang telah mencipta perubahan dalam diri saya. Dalam hati Ratu Ais, api kecil yang hangat telah mula menyala. Api yang dihadiahkan oleh negara bernama Malaysia. Apabila berdiri di hadapan kaunter imigresen, perasaan rindu menerpa. Hanya tinggal semalam, tetapi tidak mahu pergi sebegitu rupa. Ini kali pertama. Katrina juga merasakan perkara yang sama. Dia melihat sekeliling dan mengeluh. Gila betul, baru sehari dah jatuh cinta dengan negara ni. Dia ketawa. Tak gila, jawab saya dengan ikhlas. Tempat ni memang istimewa. Selepas melepasi pemeriksaan imigresen ke kawasan bebas cukai, masih ada masa sebelum pesawat berlepas, kami santai melihat kosmetik Malaysia, kraft tangan, dan pelbagai jenis kuih-muih. Biasanya saya akan lalu sahaja, tetapi sekarang semuanya menjadi bermakna. Tengok, Anna. Katrina menunjuk penuh teruja. Itu bukan ke makcik gerai Char Kway Teow semalam? Saya terkejut melihat ke arah yang ditunjukkan. Memang itu makcik gerai Char Kway Teow di pasar semalam. Dia sedang menarik beg pakaian bersama seseorang. Assalamualaikum, makcik. Kami mendekati untuk menyapa. Wanita itu melihat kami terkejut kemudian tersenyum gembira. Oh, kamu berdua yang makan Char Kway Teow semalam, kan? Kenapa jumpa di sini? Hari ini kami nak balik, makcik. Makcik pula kenapa di sini? Saya bertanya. Makcik nak hantar anak perempuan makcik pergi sambung belajar di Rusia. Jawapan wanita itu membuatkan kami lebih terkejut. Betul ke? Dia nak ke bandar mana, makcik? Katrina bertanya penuh semangat. Moskow, nak. Anak makcik pergi belajar muzik. Gadis yang kelihatan seperti anak perempuannya tersenyum malu. Tiba-tiba hati saya terasa suam. Orang yang baik hati kepada kami semalam, hari ini bertemu lagi dalam peranan seorang ibu menghantar anak ke Rusia. Dunia ini sungguh kecil dan ajaib. Saya di Moskow, makcik. Kalau ada apa-apa yang perlukan bantuan, makcik boleh hubungi saya ya. Saya menghulurkan kad nama kepada wanita itu. Dia menerima kad nama itu dengan penuh terharu. Betul ke, nak? Terima kasih banyak-banyak. Anak makcik baru pertama kali ke Rusia. Makcik risau sangat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam beg. Ia adalah anak patung kecil berbaju kurung. Ambil cenderamata Malaysia ni, nak buat pelaris. Pada saat itu mata saya kabur. Seorang asing yang baru saya temui semalam, hari ini memberikan hadiah kepada saya seperti seorang kawan lama. Ini adalah pengalaman pertama saya. Terima kasih banyak, makcik. Saya pun ada hadiah untuk anak makcik. Saya mengeluarkan sebatang coklat Rusia dari dalam beg. Ini coklat paling terkenal di Rusia. Kami bertukar hadiah dari setiap negara. Ini bukan sahaja pertukaran material, tetapi pertukaran perasaan. Pengumuman di lapangan terbang kedengaran. Penerbangan ke Rusia mula memanggil penumpang. Kami dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu. Jumpa lagi di Moskow ya, kakak. Dalam perjalanan ke pintu masuk pesawat, saya singgah di tandas. Di sana, saya bertemu lagi dengan pekerja kebersihan di lapangan terbang. Dia masih memakai uniform oranye, rambutnya sudah beruban, tetapi kelihatan tangkas. Yang menakjubkan, dia mengenali saya. Oh, Cik Mat Saleh semalam, ya, dah nak balik ke nak. Saya tidak mengenalinya, tetapi dia mengingati saya. Tiba-tiba hati saya terasa suam. Di lapangan terbang yang sibuk ini, bagaimana dia boleh mengingati orang asing yang baru ditemui sekali semalam? Ya, hari ini saya balik, makcik. Macam mana makcik boleh ingat saya? Saya bertanya, hati saya sangat tersentuh.
Pramugari asing, Makcik ingat semua. Selalu nak tahu macam mana kamu tengok Malaysia, Makcik. Harap kamu ada kenangan indah untuk dibawa balik ya. Dia tersenyum gembira, kedutan di sekeliling mata mekar seperti bunga. Kemudian dia mengeluarkan rantai kunci kecil dari poket bajunya. Ia adalah seekor gajah kecil yang diperbuat daripada tanduk. Hadiah cenderamata Malaysia ya nak, ambil ni. Mungkin tak bernilai, tapi ini keikhlasan Makcik. Kali ini saya tidak dapat menahan air mata. Air mata terus mengalir seperti mutiara yang putus. Saya telah melawat lapangan terbang di seluruh dunia. Tetapi ini kali pertama seorang pekerja kebersihan mengingati saya sebagai seorang manusia dan memberikan hadiah kepada saya. Di Rusia, pekerja kebersihan adalah lapisan bawah masyarakat. Tiada siapa yang ambil peduli tentang mereka. Tetapi pekerja kebersihan ini kelihatan begitu bermaruah dan hangat. Terima kasih banyak, Makcik. Saya akan ingat Makcik selama-lamanya. Suara saya bergetar hingga tidak terkata. Dia melihat saya menangis dan menepuk bahu saya dengan lembut. Jangan menangis, nak. Malaysia sentiasa mengalu-alukan kamu. Ingatlah perkara yang baik tentang Malaysia dan ingatlah bahawa di dunia ini masih ramai orang baik. Dia memegang tangan saya. Datanglah lagi ya nak. Tempat ni Malaysia sentiasa mengalu-alukan kamu. Tangan itu kasar tetapi sangat hangat sama seperti tangan ibu saya. Saya menerima rantai kunci itu dengan tangan yang menggigil, kemudian berjalan ke pintu masuk pesawat. Katerina melihat air mata saya dan terkejut. Anna, ini kali pertama saya tengok kakak menangis. Saya pun kali pertama tengok diri saya menangis, jawab saya tersenyum walaupun air mata masih mengalir. Selama bertahun-tahun, saya fikir saya tidak mempunyai air mata. Fikir hati saya sudah menjadi batu. Tetapi kehangatan Malaysia telah membantu saya mencari kembali kemanusiaan saya. Apabila menaiki pesawat, saya melihat pemandangan terakhir Malaysia melalui tingkap. Matahari terbenam, mewarnai seluruh langit dengan warna kuning keemasan. Tempat ini bukan lagi persinggahan, tetapi titik perubahan dalam hidup saya, destinasi hati saya. Semasa duduk di dalam pesawat, saya melihat rantai kunci itu dan berfikir, Malaysia mempunyai sesuatu yang lebih maju daripada teknologi, yaitu jiwa yang tahu menghormati dan mengambil berat antara satu sama lain. Itulah tamadun sebenar. Apabila pesawat berlepas, satu keazaman baru timbul dalam hati saya. Ratu Ais tidak lagi wujud. Kehangatan Malaysia telah mengubah saya sepenuhnya. Kini, saya bersedia untuk kembali ke Moskow menyebarkan kehangatan itu. Tetapi saya tidak tahu bahawa kisah saya di Malaysia akan mencipta fenomena besar di media sosial. Apabila kembali ke Moskow, saya melakukan sesuatu yang berbeza daripada biasa. Buat kali pertama dalam 8 tahun, saya berkongsi pengalaman saya di Malaysia di media sosial. Saya pernah fikir Malaysia hanyalah persinggahan, tetapi hanya 2 hari pengalaman telah mengubah pandangan hidup saya sepenuhnya. Orang di sini telah mengajar saya apa itu kehangatan sebenar. Saya menulis tentang pekerja kebersihan di lapangan terbang, makcik gerai Char Kway Teow di pasar, dan pelbagai hati budi daripada orang asing. Saya menggambarkan senyuman mereka, kesabaran, dan keprihatinan yang mereka berikan kepada orang asing. Sambutan melebihi jangkaan, ribuan komen membanjiri daripada orang di seluruh dunia. Mereka berkongsi pengalaman mereka sendiri di Malaysia. Saya juga merasakan kehangatan yang sama di Malaysia. Orang Malaysia sungguh berbeza, jiwa mereka sungguh indah. Negara itu telah membuatkan saya percaya kembali kepada kebaikan hati manusia. Apabila saya sesat di Malaysia, seorang asing berjalan kaki 10 minit untuk menunjukkan jalan kepada saya. Seminggu kemudian, syarikat penerbangan itu membuat tawaran istimewa kepada saya. Membuka laluan penerbangan tetap ke Malaysia dan mahu saya mengambil alih jawatan ketua pramugari yang bertanggungjawab dalam pertukaran budaya antara Rusia dan Malaysia. Saya bersetuju tanpa berfikir. Saya mahu menjejakkan kaki di tanah yang hangat itu sekali lagi. 2 bulan kemudian, saya berdiri lagi di Clear. Kali ini bukan untuk singgah, tetapi untuk memulakan pekerjaan impian. Apabila melalui tanda selama, saya bertemu lagi dengan pekerja kebersihan yang sama. Dia melihat saya dan berseru gembira, "Dah balik, nak. Makcik tahu kamu akan kembali. Sekarang saya bekerja di laluan penerbangan ke Malaysia, Makcik. Saya akan datang sini selalu."
kata saya dengan suara sedikit bergetar. Baguslah, nak. Selamat kembali ke rumah ya. Kembali ke rumah? Dua perkataan itu kedengaran begitu tepat. Malaysia telah benar-benar menjadi rumah kedua saya. 6 bulan kemudian, saya memohon permit penduduk jangka panjang di Malaysia. Saya mahu belajar bahasa Melayu, mahu memahami budaya negara ini dengan lebih mendalam. Setahun kemudian, saya membuka pusat budaya Rusia kecil di Kuala Lumpur. Saya mahu memperkenalkan negara saya kepada orang Malaysia, sama seperti cara mereka menunjukkan kehangatan kepada saya. Makcik gerai Char Kway Teow sering melawat. Terima kasih kerana kamu. Anak makcik dapat menyesuaikan diri dengan baik di Moskow, katanya selalu. Pekerja kebersihan, selepas bersara juga, sering singgah di pusat saya. Kamu telah menjadikan Malaysia kita terkenal di seluruh dunia, katanya penuh bangga. Bukan saya, makcik. Malaysia yang telah mengubah saya, bukan saya yang menjadikan Malaysia terkenal. Selepas setahun tinggal di Malaysia, saya telah memahami secara mendalam keistimewaan negara ini. Setiap pagi pergi ke pasar membeli makanan, semua orang akan menyapa, "Anda dah sampai," seolah-olah saya telah menjadi sebahagian daripada komuniti ini. Penjual sayur akan memilih sayur yang paling segar untuk saya. Penjual buah akan sentiasa membiarkan saya merasa dahulu. Penjual ikan akan mengajar saya cara memilih ikan yang segar. Perasaan diterima ini tidak pernah saya peroleh di Rusia. Di Moskow, jiran tidak mengenali antara satu sama lain. Tetapi di Malaysia, saya telah merasakan kehangatan komuniti. Belajar bahasa Melayu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Guru saya ialah Puan Siti, berumur lebih 60 tahun, bekas guru sastra sebelum bersara. Dia sentiasa sabar, membetulkan sebutan dan intonasi saya. "Anna, perkataan terima kasih kena sebut intonasi betul ya. Tak apa, berlatih pelan-pelan. Bahasa Melayu susah, tapi kamu dah banyak kemajuan." Kata-kata itu sentiasa memberi semangat kepada saya. Kadang-kadang saya pergi mendaki bersama kawan-kawan Malaysia, Gunung Kinabalu, Cameron Highlands. Alam semula jadi Malaysia juga sangat indah, tetapi yang lebih indah ialah detik-detik yang dikongsi bersama kawan-kawan. Kawan saya bernama Surya adalah seorang jururawat yang ceria dan baik hati. Dia sentiasa menjaga saya, seorang warga asing. "Anna, awak dah banyak berubah," kata Surya. "Masa mula-mula sampai, awak dingin, pendiam sangat. Sekarang dah lebih hangat, dah pandai buat lawak pun." Saya tersenyum. Malaysia yang ubah saya. Orang di sini yang ajar saya cara guna hati untuk rasa kehidupan. Semasa Hari Raya Aidilfitri, keluarga Surya menjemput saya pulang ke kampung. Walaupun saya orang asing, mereka melayan saya seperti ahli keluarga. Kami bersama-sama membuat dodol, menziarahi sanak saudara, dan menerima duit raya. Suasananya hangat dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, berlaku satu insiden di dalam bas. Seorang lelaki tua pengsan, semua orang di sekeliling segera datang membantu. Ada yang menelefon ambulans, ada yang memberi pertolongan cemas, ada yang menghalang orang ramai daripada mengerumuni. Saya juga turut membantu, menggunakan bahasa Melayu yang telah saya pelajari untuk menenangkan istri lelaki itu. "Makcik jangan risau, ambulans nak sampai dah." Wanita itu memegang tangan saya dan berkata, "Terima kasih. Nak, kamu cakap Melayu pandai betul." Pada saat itu, saya tahu saya bukan lagi orang asing. Saya adalah sebahagian daripada masyarakat ini, boleh menyumbang kepada masyarakat ini. 3 tahun kemudian, hari ini saya berdiri di KLIA, bukan untuk berlepas, tetapi untuk menyambut tetamu istimewa. Katerina akan datang bekerja di Malaysia. Dia telah direkrut oleh syarikat penerbangan Malaysia dan akan memulakan kehidupan baru di Kuala Lumpur. Apabila dia tahu tentang kisah saya di Malaysia, dia segera memohon pekerjaan di sini. Apabila melihat dia melangkah keluar dari balai ketibaan, saya teringat diri saya 3 tahun lalu, Ratu Ais yang dingin dan skeptikal. Dalam pandangan matanya sekarang ada kebimbangan, tetapi juga jangkaan. "Anna," dia berlari memeluk saya. "Awak nampak berbeza sangat, penuh semangat dan lebih hangat." "Betulkah?" saya bertanya sambil ketawa, hati penuh kesyukuran. "Dulu pandangan mata awak sejuk macam ais musim sejuk, sekarang hangat macam matahari musim luruh." Kami menaiki bas ke bandar. Katerina tekun melihat keluar tingkap penuh ingin tahu.
Sama seperti saya 3 tahun lalu. Tetapi bezanya, sekarang saya boleh memperkenalkan segala-galanya kepadanya. Ini tempat yang ubah awak ke? Bukan sahaja tempat ni, tapi orangnya, jawab saya. Melihat pemandangan yang biasa, Malaysia telah ajar saya apa itu kehangatan sebenar manusia. Dan awak pun akan rasa perkara tu. Apabila sampai di Kuala Lumpur, saya membawanya ke Pasar Lama. Ini telah menjadi ritual saya. Mana-mana kawan Rusia yang datang ke Malaysia, saya akan bawa ke sini. Makcik gerai Char Kway Teow melihat kami dan sangat gembira. Sekarang dia sudah 70 tahun tetapi masih sihat. Ana bawa kawan baru ke? Dia bertanya dalam bahasa Melayu yang lancar, kemudian cuba bercakap beberapa ayat bahasa Inggeris. Welcome to Malaysia. Ya, makcik. Dia pun orang Rusia. Baru datang sini bekerja, saya memperkenalkan dalam bahasa Melayu. Sekarang bahasa Melayu saya sangat fasih. Wanita itu tergesa-gesa membuat sepinggan Char Kway Teow istimewa, kuah yang kurang pedas, ayam dipotong lebih kecil, dan ditambah lebih banyak sayur. Orang asing makan kali pertama, kena rasa macam ni. Bila dah biasa, baru makan rasa asal. Melihat ekspresi terkejut, Katrina, saya teringat kejutan diri saya sendiri kali pertama. Perasaan diambil berat oleh orang asing tidak akan pernah dilupakan. Awak akan suka tempat ni, kata saya kepadanya, pandangan mata penuh keyakinan. Malam itu, di apartmen kecil saya, Katrina bertanya, awak menyesal tinggalkan Rusia? Saya berfikir sejenak kemudian menjawab, tidak sama sekali. Saya telah menemui diri saya yang sebenar di sini. Di Rusia, saya hanyalah mesin yang dingin, tetapi di Malaysia, saya belajar cara menjadi manusia. Ratu Ais betul-betul dah hilang ke? Dah hilang. Kehangatan Malaysia dah cairkan semua ais dalam diri saya. Sekarang saya Anna, orang biasa yang tahu ketawa, tahu menangis, dan tahu menyayangi. Saya mengeluarkan rantai kunci gajah yang diberikan oleh pekerja kebersihan dan anak patung berbaju kurung yang diberikan oleh makcik gerai Char Kway Teow. Selama 3 tahun, mereka sentiasa bersama saya. Ini bukan sahaja cenderamata, tetapi simbol bahawa saya telah kembali menjadi manusia. Setiap kali melihat mereka, saya teringat kehangatan yang telah diajarkan oleh Malaysia kepada saya. Katerina memandang saya dengan serius. Saya pun nak berubah macam awak. Di Rusia, saya rasa saya pun dah hampir jadi Ratu Ais. Awak pasti akan berjaya, kata saya dengan yakin sambil memegang tangannya. Malaysia ada keajaiban yang membuatkan manusia menjadi lebih baik. Orang di sini akan menggunakan kehangatan mereka untuk mencairkan dinding ais dalam hati awak. Keesokan paginya, kami naik ke dek pemerhatian di sebuah bangunan tinggi di Kuala Lumpur. Melihat pemandangan seluruh bandar, cahaya matahari berseri, segala-galanya berkilauan. Bandar ni penuh dengan cerita, kata saya, menunjuk ke jalan-jalan di bawah. Setiap sudut ada kenangan hangat. Setiap orang ada kisah tentang kebaikan. Ceritakan kepada saya kenangan paling berharga awak, Katrina mencadangkan. Saya teringat pekerja kebersihan di lapangan terbang pada hari pertama. Kata-kata, terima kasih Cik, itu telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Kadang-kadang, tindakan kebaikan terkecil boleh mencipta impak yang terbesar. Sepatah kata, senyuman, keprihatinan kecil boleh mengubah hidup seseorang. Sekarang saya sentiasa ucap terima kasih kepada setiap pekerja perkhidmatan, bukan sahaja kepada mereka, tetapi kepada semua orang yang menyumbang kepada masyarakat. Pekerja kebersihan, polis, jururawat, guru, pemandu. Saya telah belajar untuk melihat nilai semua orang. 3 tahun ini, saya telah mempelajari falsafah hidup orang Malaysia. Melayan setiap orang sebagai individu yang penting, mengambil berat tentang orang di sekeliling dengan sepenuh hati. Menunjukkan kasih sayang yang besar dalam perkara yang kecil. Dan percaya bahawa manusia pada dasarnya adalah baik. Kawan-kawan yang kembali ke Rusia berkata saya telah banyak berubah. Awak lebih hangat dan menawan, kata mereka. Senyuman awak nampak lebih ikhlas. Saya berharap dapat membawa kehangatan ini kembali ke Rusia. Tetapi juga tahu bahawa perubahan memerlukan masa dan usaha. Malaysia mengambil masa 3 tahun untuk mengubah saya. Mungkin saya akan mengambil masa seumur hidup untuk membantu orang lain merasai kehangatan ini. Setiap kali kawan-kawan Rusia datang ke Malaysia, saya akan membawa mereka ke pasar itu bertemu makcik gerai Char Kway Teow. Dia sentiasa berkata,
Malaysia mengalu-alukan kamu. Kita semua satu keluarga. Dan dia sentiasa bersungguh-sungguh membuat makanan yang paling sedap, seolah-olah dia membuat untuk anak cucunya sendiri. Inilah Malaysia. Bukan kerana teknologi canggih, bukan kerana pemandangan yang indah, tetapi kerana jiwa manusia yang indah. Kerana orang di sini percaya kepada kekuatan kasih sayang dan kebaikan hati. Berdiri di dek pemerhatian, saya berkata kepada Katrina, "Selamat datang ke tempat yang akan mengubah hidup awak. Bersedialah untuk diselubungi kehangatannya." Angin lembut bertiup. Kuala Lumpur berkilauan di bawah kaki kami. Seperti yang dikatakan oleh pekerja kebersihan 3 tahun lalu, "Datanglah lagi, not." Malaysia, saya telah benar-benar kembali, bukan sahaja kembali, tetapi saya berada di sini. Inilah rumah saya, akar saya, masa kini, dan masa depan saya. Kisah Ratu Ais telah berakhir, tetapi kisah Anna, seorang anak Malaysia, baru sahaja bermula.